بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل القرآن العظيم شفيعنا وحجة لنا لا حجة علينا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Sama-samalah pada malam ini kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana masih lagi diberi kesempatan kepada saya dan tuan-tuan untuk kita menghadirkan diri ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk menunaikan satu perintah Allah yang paling besar, iaitu perintah salat fardu maghrib secara berjemaah. Ini adalah bertepatan dengan suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, dan begitu juga para tabi'in, dan begitu juga dengan tabi'ut tabi'in. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita datang untuk salat fardu secara berjemaah ini adalah tuntutan syarak. Pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i menyatakan datangnya kita salat jemaah ni adalah tuntutan fardu kifayah. Ini pendapat masyhur di dalam mazhab Imam Syafi'i. Begitu juga pendapat Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala menyatakan sesiapa yang salat fardu secara berjemaah di masjid ataupun di surau, tuntutannya fardu kifayah. Bermakna kalau tidak ada orang buat, maka dia jadi fardu ain. Fardu kifayah ni sebab apa? Setiap kampung ada orang menjaga solat berjemaah di masjid di surau, maka dia jadi fardu kifayah. Selagi ada orang lain buat, pakak-pakak buat. Tapi kalau pakak-pakak tinggal, fardu ain jadi. Dia jadi hukum tu, dia tak ada fardu kifayah dah. Bila semuanya tinggal belaka daripada melaksanakan fardu ke fardu kifayah, maka hukum dia berubah menjadi fardu ain, jadi wajib. Orang tanya, dah kalau kita sembahyang jemaah tapi sembahyang di rumah, sembahyang dengan anak bini kat rumah, buat surah kecil ke di rumah tak, surah dalam rumah, macam mana? Maka kalau ditujukan soalan yang seumpama itu, jawapan dia, surah yang kita buat dalam rumah kita ni ataupun sembahyang jemaah yang kita buat dengan anak beranak ni tidak terlepas tuntutan fardu kifayah. Lepas tu boleh tak jemaah? Boleh kan? Hanya boleh sembahyang jemaah saja. Tuntutan fardu kifayah tak lepas. Jadi rugi banyak lagi. Bukan kata kita buat jemaah di rumah je, lepas tu orang buat jemaah di masjid di rumah, ada orang faham sama pahala. Oh, silap orang ni. Macam mana sama pahala? Tuntutan tidak terlepas lagi kita buat di rumah. Mana? Sebab apa tidak terlepas tuntutan? Kerana syarat tak cukup. Syarat nak dikatakan sembahyang jemaah ni yang dikata di bawah tuntutan syarak, tuntutan fardu kifayah ni macam mana? Iaitu sembahyang di masjid ataupun di surau, tempat umum, tempat awam. Memang tempat awam tu masjid ataupun surau dikhaskan untuk solat jemaah. Baru cukup syarat dia. Kalau di rumah kita bukan tempat umum,
Bukan tempat awam di rumah kita, tempat peribadi. Anak kita je boleh sembahyang Jumaat kat rumah. Orang luar boleh. Kata awak tak boleh mari surau rumah saya, awak mari mana? Tak? Tambah-tambah musim sekarang. Musim sekarang ni bukan di rumah, di masjid pun kalau orang luar-luar tak. Tak kalau mereka awal dululah. Orang luar-luar jauh-jauh mari kita pun rasa bimbang keadaan sekarang. Lepas tu lebih-lebih lagi orang luar nak masuk dalam rumah kita, nak semayang dalam surau rumah kita. Sebab itu dia kata tak cukup syarat. Ulama fiqh kata tak cukup syarat untuk nak jadikan solat Jumaat sebagai tuntutan fardu kifayah. Tak cukup. Itu dia. Tu kena faham. Sebab itulah tuan-tuan, semayang Jumaat di masjid adalah satu kelebihan yang besar. Satu fadilat yang besar. Yang Nabi sebut 27 tu, 27 di masjid ya. Mari di masjid. Bukan 27 dekat rumah kita. Tu kita faham. Tak? Okay, baik. Maka di dalam soal ibadat kita perlu ada ilmu, betul tak? Dalam akidah kita perlu ada ilmu. Dalam soal tasawuf, tak berkaitan dengan ilmu, mana berkaitan dengan sifat hati, kena ada ilmu juga sifat hati kita. Macam mana sifat hati yang kena ada ilmu? Kita kena tahu sifat hati yang mana yang tercela, yang mana yang terpuji. Sifat hati yang mana? Maka yang nak tahu itu kena perlu kepada ilmu. Wajib kita mempelajari ilmu. Orang yang tidak ada ilmu ni tuan-tuan, dia ada satu masalah lah sebenarnya. Masalah ni besar, bukan kecil. Kalau orang kata, apa beza orang tak ada ilmu dengan ada ilmu? La Quran sebut dah. Allah Ta'ala beritahu apa dia? La yastawuna indallah. Ataupun satu ayat yang lain Allah Ta'ala kata, Qul hal yastawil ladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Adakah sama orang yang tahu tentang ilmu dengan orang yang tidak ada ilmu? Adakah sama? Maka jawabnya tak sama. Jawabnya tak sama. Dulu orang kata, kat mana tak sama? Ni nak bagi tahu ni. Tempat tak sama dia. Contohnya, tempat tak sama yang Allah bagi tahu. Ni kita nak bagi tahu malam ni. Tak? Takut kita tak faham. Kadang-kadang bila Tuhan orang takwil contoh, ulama takwil contoh, kita tak nampak kat mana tak sama tu. Tak sama dia macam ni. Kalau kita mari sembahyang Jumaat, ini satu contoh saja. Kita mari sembahyang Jumaat. Satu orang yang sembahyang Jumaat tidak ada ilmu yang berkaitan dengan ibadat sembahyang secara berjemaah. Dia tidak ada ilmu. Seorang lagi mari berjemaah tetapi disertakan dengan ilmu. Ilmu berkaitan dengan ibadat tadi. Ibadat berjemaah. Sembahyang berjemaah. Maka dua-dua ni tak sama. Kat mana tak sama? Imam takbir Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kadang-kadang tak ada akbar lagi. Dia akad dah takbir. Buat apa? Sebab apa dia akad dah? Sebab dia ingat boleh. Dia ingat boleh. Dalam mazhab Syafi'i, pendapat yang kuat menyatakan sesiapa yang akad takbir sebelum akbar tuan imam, dia akad juga. Tapi bukanlah bersama, tapi dia akad belum habis lagi imam. Mana tak habis lagi imam baca takbir, maka hukum dia adalah haram. Kalau mendahului imam, tok imam ataupun sama dengan tok imam, adalah batal sembahyang dia. Batal, boleh batal sembahyang. Maknanya kalau tok imam tu dah habis, yang paling molek sekali adalah kita kena akbar dulu. Tok imam akbar takbiratul ihram, baru kita akad. Nak lorak pergi mana? Tak? Kalau kita akad takbir awal pun, kita kena sembahyang ikut tok imam juga, betul tak? Kau boleh habis awal? Tak boleh habis awal. Jadi ada kalanya boleh jadi batal juga.
Kalau menyamai ataupun memotong. Memotong imam. Jadi dalam bab takbiratul ihram ni sensitif. Ia tak sama dengan perbuatan yang lain. Sebab itulah nak semayang ni, ada orang yang mari semayang Jumaat. Kita nak pahala tapi boleh dosa. Dah buat tu sikit silap haram. Buat tu silap apa? Jadi berdosa. Jadi tak sah semayang. Sama kau. Tok Imam nak berpindah rukun. Tok Imam nak berpindah rukun. Ada orang yang gerak dah. Tok Imam daripada qiyam nak rokok. Allah, dengar Allah Tok Imam tak gerak dah. Ni orang panggil orang tak ada ilmu yang berkaitan dengan solat Jumaat. Lepas tu dia bergerak tu sebab apa dia bergerak? Dia ikut orang. Ikut orang dah lah. Nak ikut ilmu macam mana? Ilmu tak ada. Jadi dia nampak orang lain rokok belaka, boleh gerak ni. Gerak dia pun. Kalau soal tanya ilmu, dia dapat kat mana ilmu bergerak selalu? Tak ada lah. Jadi dalam mazhab Syafi'i, fiqh dalam mazhab Syafi'i, Tok Imam Allahu Akbar tu tak boleh pergi lagi. Kalau pergi juga makruh. Kena akbar habis dulu rukun Tok Imam. Makna sempurna rukun imam. Kalau imam nak pergi kepada rokok, sempurnakan imam tempat rokok dulu, baru kita boleh bergerak. Lepas tu ramai mana orang faham? Tak? Ramai orang nak buat lah. Tok Imam Allah lah nak pergi lah. Sebab itu sini kata tak sama. Orang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu yang mari semayang tak sama. Tak ada ilmu dah ikut orang tu. Betul dah, Tok Imam ni kita kena ikut. Tapi ikut Tok Imam itu adalah kena ada ilmu pula. Bukan kata kita mari masjid, saya nak ikut Tok Imam ya. Silap orang tu. Mari masjid, turut Tok Imam, ada perjalanan dia dan ada hukum cara nak ikut. Makna bukan sebarangan kita nak ikut. Bukan kita silap. Ni. Itu dalil kata orang yang ada ilmu dengan orang tidak ada ilmu tak sama. Itu dalil dia. Wallahu ta'ala alam. Qala al-muallif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumina wa 'ulumihi fid darain amin. Kita sambung dalam pengajian kita, iaitu pengajian Al-Quranul Karim, tafsir, terjemahan pimpinan Ar-Rahman, iaitu kita berada pada suratul Kahfi, ya. Ada pada suratul Kahfi ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahum in yadhharu 'alaykum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim wa lan tuflihu idhan abada. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا صدق الله العظيم. Jadi kita lihat dalam terjemahan dia, sesungguhnya kalaulah mereka mengetahui hal kamu, yakni hal orang yang membeli barang kepada kawan-kawan dia yang duduk di dalam gua, kan mereka hantar beberapa orang kawan untuk pergi cari makanan. Maka kata orang yang dalam gua ni, kalau mereka mengetahui hal kamu ni macam mana? Kamu ni duduk dalam gua lari daripada raja yang zalim. Dan memang mereka pun tahu kita semua ni sedang dicari oleh orang. Kalau raja tu masih wujud lah. Tetapi dalam kisah Ashabul Kahfi, raja yang zalim sudah tidak wujud lagi dah. Sebab terlalu lama masanya, 309 tahun. Itu dia. Tentulah mereka akan merejam dengan membunuh kamu. Mereka ini akan tangkap kamu, maknanya membunuh kamu. Atau mereka akan mengembalikan kamu kepada agama mereka secara paksa. Ataupun orang-orang yang tahu ni, dia akan bawa kamu kepada raja yang zalim, kemudian dipaksa kamu untuk masuk agama asal. Mana agama asal? Agama syirik. Sembah selain daripada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan Nabi. Itu agama yang asal. Datuk nenek moyang kami yang sesat. Mana datuk nenek moyang dia lah yang sesat. Dalam Islam pun, dalam fiqh macam mana? Kalau orang dipaksa masuk agama yang lain ataupun dipaksa murtad. Dalam fiqh menyatakan kalau dipaksa sampai tahap bunuh. Kalau paksa nak ambil 2 riyal tak bayar. Dia kata aku paksa murtad mu kena bayar 10 riyal. Kalau tak bayar 10 riyal paksa. Tak padang tuan-tuan. Dia kalau dalam masalah paksa di dalam fiqh ni paksa bunuh. Masalah paksa tu sampai tahap bunuh. Mana kalau tak jadi kafir, mu tak masuk agama yang asal, mu tidak murtad, kami akan bunuh. Apa dalam pendapat ulama fiqh? Ulama fiqh menyatakan harus. Boleh dia nak menyatakan ya saya murtad. Haruslah. Sebab apa? Nak selamat nyawa. Nak selamat nyawa. Dia jadi boleh. Sebab apa? Kalau tak kata murtad kena bunuh. Tak kira lah kata-kataan yang kafir lah. Murtad ke, kata saya terkeluar daripada agama dan sebagainya. Maka percakapan demikian dibolehkan di sisi ulama fiqh. Dan apa ni dia takut ni dalam cerita Ashabul Kahfi ni? Maka ini bercakap di atas keimanan yang tuling. Bukan kita bercakap di atas fiqh ni. Bercakap di sini orang-orang macam ni dia ambil keimanan mereka yang tulen, yang kuat kepada Allah. Yang kuat pada Allah ni macam mana? Kami tak akan sama. Kalau boleh, kalau paksa bunuh pun kami tak akan kembali semula ke agama asal kami, iaitu agama sesat. Kena bunuh tak apa. Ini bercakap di atas dasar soal iman, orang panggil. Bukan di atas soal fiqh. Beza. Iman tu dia macam sahabat Nabi. Atas dasar iman, bila berubah diseksa. Ada.
Sedangkan tujuan orang seksa suruh dia kembali pada agama yang asal. Tapi dak ahad, ahad, ahad bila berubah. Sebab apa ahad-ahad? Bila berubah sayang dengan iman dia. Sedangkan kalau kita nak guna kaedah-kaedah yang lain boleh ya. Dia nak mengaku kata murtad sementara supaya terlepas diseksa. Jadi tu nak bercakap dia orang panggil ke atas orang yang kuat iman ni, kalau bolehnya dia tak mahu orang ganggu di atas keimanan dia kepada Allah. Walaupun perkara tu ada pendapat yang mengatakan boleh. Nampak? Dan jika berlaku demikian, kata dia. Dan jika berlaku demikian, demikian mana? Orang dapati kamu, kemudian orang bunuh kamu, ataupun orang kembalikan kamu kepada agama yang asal. Termasuklah kita semua yang dalam gua ni. Termasuklah. Bila orang tahu. Maka katanya, kamu tidak sekali-kali akan berjaya selama-lamanya. Ini pesan kepada orang nak pergi beli, pergi cari makanan. Maknanya mungkin cari molek lah, molek sikit lah, pergi cari makanan. Kalau cari tak molek, tak kena cara juga orang tahu. Biar jaga sikit lah. Maknanya seboleh mungkin lah jaga supaya orang tak tahu. Tapi akhirnya orang tahu juga. Sebab apa? Duit dia tu duit lama. Duit di zaman 300 tahun yang lampau. Orang tahu lah. Nak elok macam mana pun tahu. Tak? Tetapi dengan izin Allah, raja di zaman itu bukan raja yang zalim. Siap nak buat masjid lagi. Dalam Quran sebut. Siap nak buat masjid lagi di sisi gua tu, nak buat satu masjid supaya dia 7 orang ni, 8 orang ke 7 orang tu selisih pendapat. Ulama berselisih pendapat. Sehingga dalam Quran pun tidak menyata bilangan mereka yang sebenar. Tapi biasa kita dengar 7 orang. Tapi dalam Quran tidak menyata bilangan mereka yang sebenar. Allah Ta'ala rahsia bilangan mereka yang sebenar. Dan Allah Ta'ala larang kita berbahas pasal ni. Nak bahas pasal ni, pasal 7 orang, 8 orang, 6 orang tu, bahas pasal tu, Tuhan larang. Sebab apa? Tak ada faedah pun kalau kita duk bahas jadi tinggal fardu ain dah. Duk kaji berapa orang Ashabul Kahfi, tak ada guna pun. Agama tak suruh kita kaji berapa orang. Agama suruh kita fikir iktibar daripada keimanan mereka. Situ agama suruh kita ambil, bukan agama suruh kita tanya berapa orang. Tu tak ada masalah berapa orang. Macam kita nak mari sembahyang jemaah bukan soal sembahyang jemaah ni berapa orang yang ada dalam masjid baru kita nak pergi. Contoh, saya nak pergi jemaah ramai, kalau 10 orang, 20 orang saya tak mau pergi. Bukan soal tu. Soal sekarang ni Nabi suruh kita berjemaah. Bukan soal masjid tu kurang orang, masjid ni ramai orang. Bukan soal tu. Sama kok. Ashabul Kahfi ni bukan kita nak kaji dalam berapa orang dia, tapi kita nak kaji tentang keimanan mereka. Nak kaji situ. Itu dia. Nak kaji keimanan mereka. Baik. Maka kata dia, kamu tidak sekali-kali walan tuflihu idzan abada. Kamu tidak sekali-kali akan berjaya selama-lamanya. Kalau orang tahu tak berjaya. Orang paksa masuk agama lain, dikira tak berjaya lah. Di sisi orang yang kuat iman ni, dikira di sisi mereka tak berjaya. Walaupun agama mengharuskan orang dipaksa ni. Tapi dikira orang yang kuat iman dia, sayang dengan agama ni, dia kalau boleh tak ambuh lah. Dirusakkan dengan manusia. Agama dia tu dipermainkan oleh orang-orang zalim. Tak nak lah kalau boleh. Boleh faham tak? Tu dikira tak berjaya. Orang yang berjaya macam mana? Iman dia tak pernah diganggu, tak pernah dirusakkan oleh mana-mana makhluk. Tu kalau boleh nak begitu kan. Dan ayat yang ke-21, dan demikianlah kami dedahkan hal mereka kepada orang ramai, supaya orang-orang itu mengetahui bahawa janji Allah menghidupkan semula orang mati adalah benar. Jadi Allah Ta'ala janji macam mana? Menghidupkan semula orang yang mati. Allah Ta'ala janji dalam Quran, dalam surah-surah yang lain pun banyak. Tuhan janji Allah Ta'ala akan hidup balik orang yang mati, iaitu
dalam kehidupan yang kedua di alam barzakh. Ada dalam alam barzakh kita hidup. Hidup situ bukan hidup inilah hidup orang panggil tak samalah. Alam barzakh tu tak masuk dalam hidup yang betul lagi. Hidup tu hidup bersama ruh baru. Tapi hidup yang betul bersama dengan jasad ni bila? Setelah bangkitnya di padang mahsyar. Situ ruh bersama ini bersama jasad. Alam barzakh ruh saja baru. Jasad tu di dalam ilmu Allah. Mana secara detailnya tidak disebut jasad di sisi Allah tu macam mana. Orang barzakh ni, alam barzakh ni jasad dia macam mana tidak diberi penjelasan. Tetapi yang kita paling jelas sekali adalah orang yang dibangkit di padang mahsyar esok, iaitu selepasnya tiup sangkakala yang kedua, orang akan hidup semula daripada kubur masing-masing, keluar daripada kubur masing-masing. Tu yang dikatakan hidup dengan jasad. Tapi ada orang menafikan perkara tadi. Ada menafikan perkara tadi. Alam barzakh hidup tak? Hidup kan? Ke ada orang kata alam barzakh mati? Tak, kita hidup sebenarnya. Tapi hidup dia tu tak samalah. Hidup di sisi Allah kata orang. Mana dalil dari alam barzakh kita hidup dalam kubur tu? Hidup tu. Mana dalil dia? Dalil dia orang dalam kubur ada diberi seksa. Tu dalil dia. Orang dalam kubur Nabi kata orang yang dapat rahmat, dapat bauan daripada syurga kalau orang tu orang beriman. Maknanya orang duduk dalam alam barzakh dia hidup. Cuma hidup dia tu berbeza dengan hidupnya seorang tadi di padang mahsyar. Tak sama lah. Pada mahsyar balik semua kita hidup atas dunia ni balik lah. Nampak? Baik. Jadi tuan-tuan, bila mana orang kafir ni dia tak percaya hidup balik. Dia tak percaya hidup balik. Sebab itulah mereka sayang dengan hidup ni. Sayang sebab hidup sekali je. Orang Islam sayang tak pada hidup ni? Sayang juga. Tapi paling sayang lagi hidup yang kedua tu. Takut hidup yang kedua tu tak lepas ujian. Takut Allah tak lepaslah kita. Hidup yang pertama ni kita sayang juga. Tapi yang lebih sayang lagi kehidupan yang kedua. Sebab apa? Kehidupan yang kedua tidak ada penghujung dah. Kalau penyesalanlah buat selama-lamanya. Hidup atas dunia, penyesalan berakhir dengan mati. Kaya, senang, darjat pangkat berakhir dengan mati. Tengok, ada akhir dia. Dia. Maka orang, sebab itu orang kafir dia paling takut sekali. Bangsa Yahudi lah, kafir bangsa Yahudi, dia takut sekali pada mati. Takut sangat. Orang Islam boleh tak takut kepada mati? Tak boleh. Tak boleh takut ke mati. Orang Islam dia kena takut selepas mati. Macam mana selepas mati? Selepas kita mati, kita akan hidup semula dalam alam barzakh. Situ kita kena takut. Sebab apa kena takut? Akan datang kepada kita muka dan nakir. Muka nakir mari. Apa kerja dia? Tanya soalan. Tanya soalan. Tu perlu pada ilmu, perlu pada ibadah, keimanan yang betul, akidah yang betul lah. Maka orang Islam dia kena takut situ. Orang Yahudi, orang kafir dia takut pada diri mati. Diri mati tak boleh takut. Orang Islam dilarang takut diri mati, tak boleh takut. Sebab apa tak boleh takut diri mati? Sebab takut macam mana takut pun kamu kena mati. Sebab itu tuan-tuan, usul ikhtiar supaya tak mati tak ada. Ke ada? Siapa dia boleh bagi tahu? Dia kata usul ikhtiar panjang umur ada. Usul ikhtiar supaya kita panjang umur ada. Macam mana? Sedekah banyak, silaturahim, buat baik pada ibu bapa. Tu usul ikhtiar nak panjang umur. Usul ikhtiar tak mau mati tak ada. Tanya siapa dia boleh bagi tahu kalau orang kata ada. Saya ada Ustaz usul ikhtiar tak mati. Tak ada. Sebab itu dalam Islam benda yang kita tak boleh nak elok, tak boleh takut. Kalau takut salah. Sebab takut ke tak takut, kamu akan mati. Faham tak? Kamu akan mati. Lepas tu wajib pelihara nyawa tu soal lain. Hak tu perintah.
wajib kita kena pelihara nyawa. Tu satu perintah. Bukan kerana dengan wajib ni kita jadi takut ke mati. Bukan situ. Nak takut boleh. Macam saya beritahu. Nabi beritahu. Mana? Takut tu. Alam barzah tu. Pada masyar tu boleh takut. Duduk situ. Lepas tu orang-orang kafir ni, orang-orang Yahudi. Dia tahu alam barzah. Dia percaya. Alam barzah pada masyar. Dia tak percaya. Tak percaya. Sebab itu mereka, ia kira Allah hidup sekali ni, mati. Dah hidup lah. Kita, ada lagi kehidupan yang paling lama daripada hidup dunia ni. Ada lagi. Tu kena faham. Maka bila berbeza sangat orang yang faham satu kali hidup dengan orang faham dua kali hidup, cara tindakan, cara fahaman sangat berbeza, tak sama. Sebab apa kita orang Islam, kita tahu hidup di pada masyarakat, kita ikut juga cara orang-orang yang yakin, ikut pada orang yang tahu sekali hidup. Sebab apa? Sebab kita tak ada ilmu. Tak ada ilmu, ikut orang. Macam saya cakap dia, semaya jemaah ikut orang. Ni sama tak? Orang ajar kita takut ke mati, pakak takut ke mati. Tak? Contohlah, takut mati. Ikut orang. Jangan ikut orang. Ikut orang macam mana? Orang faham hidup ni sekali. Tu orang bukan beriman. Orang beriman hidup ni ada dua kali. Itu dia. Dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syok padanya. Hari kiamat tidak ada sebarang syok padanya. Pada berlakunya hari kiamat. Tak ada syok. Lepas tu ada orang syok hari kiamat. Apa tak adanya? Ada. Orang syok hari kiamat. Orang yang tidak beriman pada Allah. Orang kafir. Kufur dengan Allah. Maka dia tidak beriman akan hari kiamat. Dia kata apa? Alam ini akan binasa. Berakhirnya binasa alam ini. Dia tak kata kiamat. Ada dalam kajian tu. Dalam kajian orang kafir, dia tahu. Dia kata alam ni berakhir dia hancur juga. Tapi dia tak akan kata hari kiamat. Dia kata alam ni berlakunya kehancuran tu sebab siapa masa. Siapa masa alam ni jadi hancur. Tengok, tak mau kata Allah yang kiamatkan. Tak mau cakap, tengok. Kerahnya. Kerahnya dia ni. Tak mau cakap kata Tuhan buat berlakunya hari kiamat. Tak mau juga. Nak kata alam semula jadi juga, tengok. Tu. Maka kata dia, dan bahawa kata lagi dalam sambungan ayat ini, dan bahawa hari kiamat itu tidak ada sebarang syok padanya. Pendedahan itu berlaku semasa mereka berbantah-bantahan sesama sendiri mengenai perkara hidupnya semula orang mati. Jadi ada sama-sama orang-orang tidak beriman ni, dia duk bantah sama-sama dia. Ada orang yang yakin yang tak ada. Ada orang dia kata hidup lepas mati ni. Orang yang menentang orang tidak beriman. Tak ada orang hidup. Dia balah. Setelah itu, maka sebahagian dari mereka berkata, dirikanlah sebuah, iaitu setelah itu, setelah berlaku perkara ni. Perkara mana? Perkara orang tengok Ashabul Kahfi 309 tahun hidup ni. Tuhan boleh hidup mana? Ada orang faham Ashabul Kahfi ni mati tapi hidup balik. Tapi sebenarnya tidak. Allah Ta'ala tak pernah matikan dia sebenarnya. Tapi ada orang faham begitu. Orang yang tidak beriman lah. Maka Tuhan nak bagi tahu bahawasanya Allah boleh menghidupkan semula orang mati. Itu sebabnya berlakunya Ashabul Kahfi ni. Kisah mereka ni nak bagi tahu kepada orang yang tidak yakin akan adanya hidup semula. Nak bagi tahu ni tahu, Ashabul Kahfi pun boleh hidup lagi 309 tahun. Itu dia. Setelah itu maka sebahagian dari mereka berkata, sebahagian daripada mereka penduduk di zaman Ashabul Kahfi itulah.
Dirikanlah sebuah bangunan di sisi gua mereka. Buatlah bangunan, iaitu bangunan di sini dikatakan sebagai bangunan masjid. Allah jualah yang mengetahui akan hal ihwal mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, yakni pihak raja pula berkata, sebenarnya kami hendak membina sebuah masjid di sisi gua mereka. Tak sama. Ada orang awam, dia bercadang nak buat bangunan biasa ya. Nak buat bangunan biasa ya. Mungkinlah kemampuan dan sebagainya. Tapi pihak raja pula, pihak kerajaan pada zaman tu nak membina bangunan bukan setakat bangunan biasa, bukan sebagai bangunan itu dijadikan sebagai masjid. Nak suruh mereka ni beribadat dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan tenang. Dulu ibadat mereka lari, bersembunyi ibadat mereka. Hari ni kamu dibina satu masjid untuk kamu ibadat kepada Allah. Macam mana? Tapi Ashabul Kahfi ni dia tak pilih jalan tu, tuan-tuan. Dia dalam riwayat mengatakan, dia bila orang tahu saja keimanan dia dengan Allah, dia terus sujud kepada Allah. Sujud pada Allah menyebabkan dia ni mati di dalam sujud dia. Mati dalam sujud. Ada? Mati dalam sujud. Sebab apa? Sebab tak nak tahu rahsia dia dengan Allah. Kalau kita hari ni, kita suka orang tahu rahsia kita. Ada? Orang tahu rahsia kebaikan. Orang soleh ni ada kalanya dia tak suka orang tahu maknanya keimanan dia pada Allah ni macam mana. Dia tak suka. Sebab apa? Takut jadi punah. Dia jadi punah kok, tuan-tuan. Punah macam mana orang mari, orang buat ada, orang ta'assub. Orang akan kata Allah, kamu ni bukan orang biasa. Semua orang pakat nak ambil berkat belaka. Jadi ada kalanya di sisi orang soleh ni dia tak suka macam tu. Dia suka dia ni orang yang sederhana saja. Tak suka sangat orang-orang memuliakan dia lebih-lebih. Dia tak suka. Macam Nabi ya. Nabi SAW, dia tak suka orang memuliakan dia lebih. Macam mana cara dia? Nabi akan beri salam dulu kepada sahabat sebelum sahabat beri salam kepada Nabi. Sebab apa Nabi buat begitu? Nabi tak suka orang mulia dia. Kalau orang suka muliakan orang macam mana? Contoh kalau orang tu dia suka orang muliakan dia, macam mana? Dia senyap. Kalau dia seorang pembesar, dia senyap. Tunggu orang beri salam dia. Assalamualaikum, tuan. Waalaikumsalam. Senyap. Dia tak pernah beri salam ke orang. Buat apa? Tak pernah beri salam. Saya orang besar. Jadi hok kena beri salam, saya orang bawah-bawah ni. Ini kerja orang bawah. Beri salam kerja orang bawah. Orang besar jawab. Cuba tengok pandai cakap. Faham siapa? Faham macam tu? Nabi ke aja? Tak, faham sendiri. Faham sendiri. Lepas tu jadi bahaya lah. Bahaya, jadi sombong. Sebab apa? Nak tunggu orang beri salam. Jadi Nabi macam mana? Lagi dia tinggi dengan Tuhan, lagi dia beri salam pada orang. Kita nak belajar sifat tu. Tu dikatakan sifat mahmudah dalam Islam. Sifat terpuji. Tu dia. Sebab apa jadi begitu? Sebab Nabi faham. Sebab kebanyakan manusia ni bila dapat pangkat pimpinan ni, jadi apa-apalah ketua dalam satu-satu kaum, maka sifat itu mudah datang. Sifat apa? Sifat sombong. Sifat besar diri, sombong itu mudah nak datang. Jadi macam mana cara nak mengelak dia? Kena buat sesuatu benda. Sesuatu benda yang diajar oleh Nabi. Suatu benda yang diajar oleh Nabi. Suatu amalan. Okay, baik. Kemudian sebahagian dari mereka akan berkata bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang, yang keempatnya ialah anjing mereka. Ada juga sebahagian mereka ni mereka ahli kajian. Ahli kajian ilmu. Pengkaji ni. Ada yang mengatakan apa dia? Bilangan Ashabul Kahfi itu 3 orang. Yang keempatnya ialah anjing. Ayat yang ke-22 ni. Dan setengahnya pula berkata bilangan mereka 5 orang. Yang keenamnya ialah anjing mereka. Secara meraba-raba, Tuhan sendiri juga boleh tahu. Secara main agak-agak,
Meraba-raba ni kita agak. Tak pasti, tidak kepastian. Dalam gelap, makna meraba-raba mereka itu dalam gelap akan sesuatu yang tidak diketahui. Makna meraba-raba di dalam kegelapan yang sesuatu itu tidak diketahui. Jadi duk kata lah. Ada kata 5, yang keenamnya ialah anjing. Dan setengah yang lain pula berkata, bilangan mereka 7 orang dan yang ke-8-nya ialah anjing. Ashabul Kahfi ni ada 7 orang, tak masuk anjing. Ada yang kata 6 orang, yang ke-7-nya anjing. Tak main gitu. Tapi tuan-tuan kena ingat, dan bila Quran sebut begini, bukan Quran nak kaji, bukan Quran dia nak beritahu pada kita suruh mendalami Ashabul Kahfi bilangan dia. Tak. Quran hanya rakam balik orang pengkaji-pengkaji yang dahulu kala yang menetapkan bilangan Ashabul Kahfi itu secara tak betul, secara meraba-raba dalam kegelapan. Hanya itu saja Quran bagi tahu tu. Itu dia. Maka Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi, katalah wahai Muhammad, katalah pada mereka ni, duk cakap 7, 8 anjing, ada yang kata 6 orang Ashabul Kahfi, 7 dengan anjing. Beritahu pada mereka ni, apa dia? Tuhan aku lebih mengetahui akan bilangan mereka. Tuhan lebih tahu. Pak ni jalan paling selamat. Kalau kita ngajar apa dia? Wallahu a'lam. Tuhan tu lebih tahu yang sebenarnya. Tapi jangan wallahu a'lam awal. Tak boleh. Dia dalam masalah wallahu a'lam ni kita kena, kalau bab-bab fiqh ke apa, kena sebutlah dulu. Lepas tu hak lebihnya wallahu a'lam lah. Jangan orang tanya wallahu a'lam selalu. Ustaz, apa hukum kita basuh kuih, Ustaz? Basuh kuih orang-orang Yahudi, orang-orang kafir ni, basuh gereja. Wallahu a'lam. Tak boleh hukum lah. Jawab lu hukum. Jawab dia haram. Basuh kuih gereja ni haram hukum dia. Lepas tu, sebab apa haram? Sebab menolong di atas benda syirik. Bila kita tolong, kita bukan kita tolong buat petok pekong. Kita tolong basuh. Saya tolong ke gitu, Ustaz? Tolong. Dalam masalah ibadat ni tuan-tuan, pergi basuh, pergi buat tok pekong, buat pagar, buat bangunan. Sebab itu siapa-siapa yang jadi kontraktor pergi buat bangunan gereja, dikira menolong di atas syirik. Haram duit. Haram pekerjaan tadi. Sebab itu siapa ada kontraktor, ambil kontraktor buat gereja, jangan rasa senang. Haram sebab menolong di atas benda syirik. Dah masa kotor, ya payah sikit nak buat syirik masa kotor gitu. Lepas tu bila kita bersih molek, syirik buat syirik. Ya terselesa buat syirik. Jadi selesa nak buat syirik. Tu dia katakan tolong di atas syirik. Sebab sebelum ni orang tak selesa nak buat syirik ke Tuhan. Bila kita pergi basuh pergi apa, selesa dia. Tolong tu. Tak faham tolong. Dia ingat tolong ni pergi buat berhala, ingat. Baru kita tolong. Kalau dia buat berhala tak tolong. Tengok. Tak mahu dah faham itu. Kerana Tuhan mengetahui akan bilangan mereka. Tiada yang lebih mengetahui akan bilangan mereka melainkan sedikit saja. Allah Ta'ala kata, yang banyak-banyak tu sedikit saja yang tahu bilangan mereka yang tepat. Oleh itu janganlah engkau berbahas dengan siapa pun mengenai mereka, mengenai Ashabul Kahfi, melainkan dengan bahasan secara sederhana. Jangan tekan sangat, sederhana saja. Yang nyata. Tak? Mana terang yang sederhana. Keterangannya di dalam Al-Quran. Dan janganlah engkau meminta penjelasan mengenai hal mereka kepada seorang pun dari golongan yang membincangkan hal mereka. Tak payahlah, tak payah minta penjelasan sampai jadi tinggal fardu ain kita. Sembahyang Jumaat pun tak mari. Tak? Siapa nak tahu bilangan Ashabul Kahfi ni, tak mari masjid. Maknanya duduk sibuk. Siapa tuntutan fardu ain pun tak buat. Tu jangan siapa begitu. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita sambung pada minggu-minggu yang akan datang ayat yang ke-23 daripada suratul Kahfi. Suraqallahul azim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna wa la tunqisna wa akrimna wa la tuhinna. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azim syafi'ana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillah. Wallahu